melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syazira Miasara binti Khairul. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kolampis Beluran. Pada hari ini, saya akan berkongsi 5 buah buku kepada semua orang. Kelima-lima buah buku ini merupakan antara buku yang saya amat gemari. Tajuk buku cerita saya yang pertama ialah Pesanan Ibu. Buku ini mengisahkan beberapa cerita seperti Nakhoda yang tamak, Putera Cendrawasih, Peniup Seruling, Pesanan Ibu, dan Laksamana Putera. Kesemua cerita yang ada di dalam buku ini amat menarik untuk dibaca, dan di akhir setiap cerita ini mempunyai pengajaran yang boleh dipelajari. Terdapat satu petikan ayat yang saya suka dalam cerita Pesanan Ibu ini, iaitu kecantikan itu tidak menjamin kebahagiaan hidup. Bagi saya, kebahagiaan hidup bukan hanya dipandang dari luaran sahaja, tetapi dari hati yang ikhlas dan baik juga merupakan kunci kepada kehidupan yang bahagia. Buku cerita saya yang kedua ialah Tawan Buaya Tembaga, yang merupakan siri cerita rakyat Sabah dan Sarawak. Terdapat 5 cerita yang ada dalam buku ini, ialah Tawan Buaya Tembaga, Bayoh Menjadi Buaya, Isteri yang Tamak, Pokok-pokok Berdarah, Si Alamor, dan Si Kararahuan. Pengajaran yang dapat saya simpulkan selepas membaca cerita yang ada dalam buku ini ialah berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara, berunding sebelum membuat yang bermaksud, berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara agar tidak menyesal di kemudian hari. Seterusnya, buku saya yang ketiga ialah Apai Saloi dan Kain Barunya, yang merupakan siri cerita rakyat Sabah dan Sarawak. Buntat Teloh, Melanggar Pantang Larang, Kasaan Menuntut Bela, Apai Saloi dan Kain Barunya, yang merupakan cerita yang ada dalam buku ini. Setiap cerita ini memberikan 1000 pengajaran yang boleh kita pelajari. Salah satu pengajaran yang saya dapat selepas membaca cerita ini ialah kita janganlah mengambil hak atau barang orang lain tanpa keizinan, mengambil tanpa minta izin seumpama mencuri. Seterusnya, buku saya yang keempat ialah Bengkel Tersembunyi, yang merupakan siri penyiasat intelek. Buku ini mempunyai 60 muka surat yang bercetak, dan di akhir setiap cerita ini mempunyai latihan minda untuk menguji kemahiran berfikir aras tinggi. Buku ini mengisahkan Farhan sebagai watak utama bersama rakan-rakannya melakukan aktiviti berbasikal di sekitar kampung Farhan sepanjang cuti persekolahan. Terdapat banyak pengalaman yang mencabar semasa mereka bercuti di kampung Farhan. Di antaranya ialah terdapat sebuah bengkel yang tidak mempunyai lesen bersembunyi di sebalik kampung Farhan. Maka bermulanya penyiasatan Farhan dan rakan-rakannya. Buku ini sesuai bagi mereka yang suka akan cerita penyiasatan. Seterusnya, buku saya yang kelima yang paling saya sukai ialah Sungai Pinggan. Buku karya agung yang saya pilih ini merupakan siri cerita rakyat Malaysia. Terdapat banyak cerita rakyat yang sangat menarik. Di antaranya ialah Sungai Pinggan, Kuala Kangsar, Kuala Dulang, Kampung Jempol, dan Kampung Rempau. Buku ini mengisahkan Pak Itam dan keluarganya baru saja berpindah ke sebuah kampung yang terletak di Pontian, Johor. Oleh itu, ketika Pak Itam ingin mengadakan kenduri naik rumah baru, dia pun berjumpa dengan penghulu kampung untuk meminjam pinggan dan mangkuk. Penghulu itu pun menyuruh Pak Itam dan isteri Pak Itam meminjam pinggan mangkuk dari sungai kampung itu. Penghulu menambah lagi bahawa jika ingin meminjam pinggan mangkuk itu, ada syarat yang Pak Itam kena patuhi, iaitu memulangkan semula pinggan mangkuk tersebut, dan setiap pinggan mangkuk yang retak atau pecah perlu juga dipulangkan dengan segera. Tetapi Pak Itam tidak menepati janjinya yang telah dijanjikannya kepada penghulu. Pak
Pak Itam tidak memulangkan segera pinggan mangkuk tersebut, dan pinggan mangkuk yang retak juga tidak dipulangkannya, malah dibuang ke dalam semak. Ketika penghulu mengetahui bahawa Pak Itam tidak menepati janjinya sebelum ini dan melanggar syarat, dia pun menyuruh Pak Itam dan keluarganya berpindah daripada kampung ini. Penduduk kampung merasa marah akan Pak Itam kerana mereka tidak dapat lagi meminjam pinggan mangkuk dari sungai. Sebagai kenangan akan kejadian itu, penduduk menamakan kampung mereka sebagai Kampung Sungai Pinggan. Pepatah yang sesuai bagi cerita Sungai Pinggan ini ialah, bukanlah janji dan ucapan yang penting, yang jauh lebih berharga adanya tindakan dalam menepati semuanya. Amatlah penting untuk kita tepati janji yang telah diucapkan. Saya memilih cerita Sungai Pinggan di antara kelima-lima buah buku kerana saya suka jalan cerita yang mudah difahami. Dan ilustrasi yang terdapat dalam buku ini menarik hati saya untuk saya teruskan membaca cerita ini. Selain itu, saya berminat cerita-cerita rakyat di mana membaca cerita seperti ini dapat menggambarkan serba sedikit kehidupan pada zaman dahulu. Oleh itu, saya menggalakkan kawan-kawan untuk membaca cerita ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.